Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, a'azzakumullah. Tempoh hari siapa masih mencatat sampai di mana kita? Saya tak sempat catat tempoh hari sampai di mana kita. 42 InsyaAllah. Ikhwan, siapa nak dapatkan buku ni, dapatkan daripada Saudara Salman. Di belakang masih ada bukunya. Okey, kembali kepada halaman 42. Dalam buku ni, saya katakan tadi, saya tak catat satu orang pun ulama Wahabi mengatakan Allah fis sama. Saya catat daripada sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in kepada ulama-ulama yang sampai ke 700 Hijrah. Cuba lihat. Di halaman 42, berkata para pembesar dari kalangan ulama Asy-Syafi'iyah, yakni para ulama bermazhab Syafi'i. Saya akan ambil satu-satu dan saya akan isi di jilid kedua. Siapakah ulama Syafi'i itu? Yang menjelaskan dan membuktikan bahawa Allah tinggi di atas arasy-Nya dan Allah berada tinggi di atas segala-galanya. Qala ba'du akabiri ashabi Syafi'i fil Quran alf dalil aw azid tadullu ala anna Allah Ta'ala 'alin ala khalqi ala al-khalq wa annahu fawqa ibadihi. Berkata sebahagian para pembesar dari kalangan ulama bermazhab Syafi'i, di dalam Al-Quran terdapat 1000 dalil atau lebih dari 1000 dalil yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tinggi di atas makhluknya. Makhluknya paling besar adalah arash. Dia tinggi di atas arash. Sebagaimana disebutkan tempoh hari. Kenapa disebut arash? Kerana arash adalah makhluk paling besar. Kita tahu bahawa dikatakan makhluk raksasa paling besar malaikat. Sampai mengindung arash, berapa malaikat mengindung? 8 malaikat. Dan Jibril pernah menunjukkan dirinya, ufuk ni penuh, tak muat pun. Lihat dari sini ke langit berapa ribu tahun sampainya cahaya. Bermakna Jibril kalau daripada bawah sampai atas tingginya berapa ribu tahun besarnya. Tetapi malaikat seperti Jibril memikul arasy Allah sebanyak 8 orang. Jadi Allah tinggi di atas segala-galanya dan dia tinggi di atas arasy-Nya. Jadi kalau kita katakan 1000 atau lebih ulama yang bermazhab Syafi'i mengatakan tanda-tanda Al-Quran menunjukkan Allah bersemayam di atas arasy-Nya, dan kita lihat dalil-dalilnya. Jadi bagaimana ikhwan ya? Di negeri kita mengatakan Allah fi kulli makan. Siapalah yang boleh menyelamatkan anak-anak kita akan datang? Siapa dia? Antum lah. Antum. Seterusnya ikhwan, saya ambil ni dalam buku Bayan Talbis Jahamiyah, jilid pertama halaman 155.
ataupun Majmu' Fatawa 121. Senang kau nak cari, tengok bahasa Arabnya. Tengok bahasa Arabnya, bandingkan. Ada tak? Pasti ada kalau buku tu memang buku yang saya tulis ni. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar Al-Khattab, ada juga kata-kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tapi ini kata-kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau telah menegaskan bahawa Allah berada di atas langit-langit, beristiwa di atas arasnya, yang berada di atas langit yang ketujuh. Sebagaimana yang terdapat beberapa kenyataan atau asar-asar yang sahih dari beliau, di antaranya yang mana beliau telah menegaskan, qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, hadhihi imra'atun sami'a Allahu syakwaha min fawqa sab'a samawat, hadhihi Khawlah bintu Tha'labah radhiyallahu anha. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, inilah wanita yang telah didengar pengaduannya oleh Allah dari atas langit yang ketujuh. Inilah Khawlah binti Tha'labah. Tahu tak apa sebab sababun nuzul ayat ni? Orang Arab dulu ada satu tradisi menceraikan isteri tapi tak talak, tak ada iddahnya, tak boleh disetubuhi, dan isteri ini tak boleh kahwin dengan orang lain sampai mati. Apa dia namanya? Zihar. Jadi Khawlah ni dizihar oleh suaminya. Di antara lafaz zihar, anti kadahri ummi. Setelah dizihar, dia pun mengadu kepada Rasulullah SAW. Bila mengadu kepada Rasulullah SAW tak boleh cipta hukum. Oleh kerana Rasulullah SAW tak jawab, maka dia mengadu kepada Allah dalam surah qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluha fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sudah didengar pengaduan seorang perempuan yang mengadu kepada engkau ya Muhammad. Kemudian tashtaki ila Allah, dia mengadu kepada Allah. Siapa dia? Khawlah. Maka turun hukum dalam surah ni kat Sami'ah, orang yang menzihar isterinya ditebus, dirujuk dengan 3. Pertama, membebaskan hamba. Kedua, puasa 60 hari berturut-turut tanpa selang-seli. Ketiga, memberi makan fakir miskin. Makanya kalau kita ada isteri, jangan katakan dadamu seperti dada ibuku. Tak boleh, ini takut jadi dihar. Kita isap tetek mak kita di mana? Di dadanya. Ataupun kita katakan punggung kau yang seperti punggung ibuku, juga tidak boleh. Sebab kita keluar daripada mana? Punggung ibu kita. Kalau boleh, jangan sifatkan isteri kita dengan apa pun sifat ibu kita. Kalau boleh nak sifatkan, oh masakmu seperti masak ibuku, boleh. Cara kamu mengemas rumah sama seperti mak aku bersih, itu boleh. Tapi fizikalnya tidak boleh. Faham insya-Allah? Ini boleh jadi dosa besar. Kenapa? Kalau kita dah zihar, kita kena tebus, baru kita boleh setubuhi dia. Ataupun rujuk. Apa tebusnya? Pertama, bebaskan hamba. Kalau tak ada hamba, puasa 60 hari berturut-turut. Kalau tak boleh puasa, beri fakir miskin makan 60 orang. Satu orang 600 gram. Satu orang 600 gram. Atau dilebihkan boleh 1 kilo. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam mazhabnya. Ikhwan, inilah Islam ya. Dia sangat semat dalam apa saja undang-undang, termasuk undang-undang kekeluargaan. Jadi kata Umar bin Khattab, di mana Allah? Fi sama. Dan saya bacakan tadi, naklah berpegang kepada sunatku dan sunat Khulafaur Rasyidin. Keyakinan Khulafaur Rasyidin mengatakan Allah fi sama. Kenapa kita nak mengatakan yang lain? Okey, kita teruskan. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau adalah termasuk antara salah seorang dari para sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Kenapa dikatakan paling dekat? Dia sering mengiringi Rasulullah SAW, dibawa tempat duduknya Rasulullah SAW, supaya Rasulullah SAW kalau memberi ucapan ataupun kuliah menyampaikan dakwah, supaya duduk selesa. Dibawanya cerminnya Rasulullah SAW, dibawanya siwak Rasulullah SAW, dibawanya sikat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kalau nak masuk tandas, dia ambilkan air, dikasih air dulu. Keluar daripada tandas, dikasihnya cermin dan apa? Dan sikat. Sebelum masuk dikasih dua, air sama siwak. Sebab kata Rasulullah, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli udhu. Kalau tidak jadi keberatan kepada umat ni semua,
diwajibkan bersiwak sebelum wudu. Maka Rasulullah SAW praktikalkan. Maka Ibn Mas'ud tahu kalau dia nak masuk ambil wudu perlu siwak, disiwak dan dikasih air. Keluar dikasih sikat dan cermin. Bermakna smart Rasulullah. Bermakna kalau orang ada sikat di mana? Di poketnya ikut sunnah. Yang kita katakan nak melawar memang disuruh. Ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, rambutnya tak teratur. Rasulullah SAW tak suka, maka disuruh kemas. Ya? Jadi Ibn Mas'ud paling rapat Rasulullah SAW. Sehingga orang mengatakan dia hamba Rasulullah SAW, tapi dia bukan hamba orang merdeka. Dan satu hari Rasulullah SAW mengatakan di Peluk, Ta'allamul Qur'ana min hadzal rajul. Di Peluk, wahai para orang beriman, pelajari Al-Quran dari Ibn Mas'ud ni. Bila disuruh belajar Al-Quran Ibn Mas'ud, tentulah orang yang pandai tafsir adalah Ibn Mas'ud. Kedua Ibn Abbas. Jadi Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau adalah termasuk antara salah seorang dari para sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Beliau seorang pembesar sahabat, kibarus sahabat, penegak kebenaran, dipilih oleh Rasulullah SAW sebagai apa? Sebagai penafsir ayat-ayat Al-Quran, dan sahabat yang sentiasa bersama Rasulullah SAW sehingga ketika ada pengajian atau di medan perang. Maka Ibn Mas'ud yang dipilih Rasulullah SAW sebagai penafsir Al-Quran menegaskan, Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, al-arshu fawqal ma' wallahu fawqal arsh la yakhfa alaihi syai'un min a'malikum, wa fi riwayah wa huwa ya'lamu ma antum alaihi. Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, aras itu berada di atas air dan Allah berada di atas arash. Ulang lagi sekali, arash itu berada di atas air dan Allah berada di atas arash. Tidak satu pun dari amal kamu yang tersembunyi dari pengetahuannya, dan pada riwayat yang lain, dia mengetahui apa yang kamu kerjakan, kerana Allah ada di mana-mana apanya ilmunya, kerana ilmu Allah ada di mana-mana. Hadis yang saya bacakan ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Abdullah bin Ahmad, Tabrani dan Baihaqi. Hadis ini adalah hadis hasan, sanadnya hasan ataupun sanad hadis ini adalah sahih sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Jadi, apakah kita nak menentang Ibn Mas'ud? Sedangkan di dalam surah At-Taubah, walladzina taba'uhum radhiyallahu anhum wa radu'an. Dalam surah At-Taubah ayat 100, siapa yang mengikut mereka, Allah ridha. Dan keridaan Allah, wa'adda lahum jannat tajri tahtaha al-anhar. Dengan keridaan Allah, Allah sediakan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal dalam surga tadi. Dzalikal fawzul azim, itu kejayaan paling besar. Kalau kita nak ikut sekarang, Ibn Mas'ud di antaranya, sebab Quran menyuruh dan Rasulullah SAW mengatakan ashabi fil jannah. Kalau nak ikut masuk surga, manhaj Rasulullah SAW yang lurus tu, itulah manhaj para sahabat, dikatakan manhaj salaf. Ikhwan, inilah perlunya kita kembali kepada Al-Quran, kepada hadis, kepada athar dan kepada sirah nabawiyah, supaya kita jangan sibuk-sibuk dengan maulud yang tak ada sirahnya. Musim apa sekarang sahabat? Berzanji ada hadisnya? Tak ada rawinya dan sebagainya. Itu ditalar ke mana-mana, dinyanyikan di TV, dinyanyikan di radio, dinyanyikan di mana-mana. Tala'al badru alaina min taniyatil wada. Itu dikatakan apa dia? Satu nyanyian nasyid Rasulullah SAW terima. Ya, sebab pada masa itu nasyid belum diharapkan. Tetapi bila diharapkan tak ada ulangan. Seperti arak, ya. Semasa Rasulullah di Madinah mereka minum arak. Sebab belum diharamkan. Kemudian diharamkan maka ditinggalkan. Jadi kembalilah kepada Quran, kembali kepada hadis dan kembalilah kepada sirah supaya kita memahami perjuangan para sahabat. Kemudian ikhwan, hadis Abdullah bin Amr wa qala ja'alallahu fawqa as-sama'i ja'alallahu fawqa as-sama'i as-sabi'atil ma' wa ja'ala fawqa al-ma'i al-arsh. Hadis Abdullah bin Amr, beliau berkata, Allah jadikan di atas langit yang ketujuh air, dan Allah jadikan di atas air arash.
Kita boleh ambil apa yang saya katakan ni, hadis Abdullah bin Amr dari kitab Mukhtasar Al-Ulu li Al-Ghaffar oleh Imam Az-Zahabi yang bermazhab Syafi'i, yang ditahqiq oleh Imam Albani, yang hadis ini dikatakan adalah hadis yang sahih. Jadi arsy Allah di mana? Di langit. Di langit di atas apa? Di atas air. Hadis ini berdasarkan firman Allah dalam surah Hud ayat 7, surah 11. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Yang mana arsy Allah di atas air. Boleh masukkan hadis ni? Buang satu alif lam mim dah kafir, macam mana kalau buang semua? Ikhwan, jangan ambil sikap Yahudi. Yahudi dilaknat oleh Allah SWT kerana yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Merubah isi kitab mereka daripada tajuk-tajuknya. Di antaranya apa dia? Ada ayat Allah turunkan, wa qulu hattatun naghfir lakum khatayakum. Diturunkan kepada Bani Israel ini, katakanlah, mintalah pengampunan, kami ampunkan dosa kamu. Faqulu ditukar kepada fakulu. Fakulu katakanlah, fakulu makanlah. Ditambah ditukar qaf kepada kaf. Hattatun ditambah nun, hintatun. Jadi gandum. Jadi ditukar ayat tu, makanlah gandum. Allah laknat sumbat mereka dalam api neraka. Kita nak ikut ke? Nabi mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum, dia adalah kaum tu. Jangan serupai Yahudi. Dan hari-hari kita minta apa dia? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian barulah baca amin. Ya Allah, berilah aku petunjuk yang di jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat. Siapa dia? Para sahabat. Jalan para sahabat yang katakan manhaj salaf tadi. Jangan kau jadikan aku, ya Allah, golongan orang-orang yang dilaknat. Siapa dia? Yahudi. Atau golongan orang-orang yang sesat. Siapa dia? Nasrani. Jadi Yahudi sesat, Nasrani sesat kerana merubah Qurannya. Bagaimana umat Nabi Muhammad SAW? Memang ada satu hadis, kaum ni, umat ni akan ikut Yahudi 100%. Sampai masuk ke lubang biawak, mereka ikut. Sahabat bertanya, Yahudi ke? Nasrani ke? Atau siapa Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, siapa lagi kalau bukan mereka? Yahudi dan Nasrani. Hadis tu hadis sahih. Tanya ustaz di belakang tu, hadis sahih. Jadi jangan ikut Yahudi. Orang nak ikut Yahudi itu dia punya pasal. Tapi kita jangan ikut Yahudi, tapi ikut Salafi. Tapi Salafi sekarang dituduh oleh mereka sebagai Wahabi. Itu masalahnya. Makanya kamu jangan terpedaya dengan tipuan mereka. Kita kembali kepada Quran dan hadis, itulah Salafi. Kita teruskan. Kemudian Al-Allama Abu Qasim Hibbatullah bin Hasan Al-Lalikai, wafat 418, seorang ulama bermazhab Asy-Syafi'i. Beliau telah menegaskan, saya boleh baca bahasa, tak apa, baca bahasa Arabnya, saya ingat nak jimatkan waktu. Siyaku ma ruya an qawlihi ta'ala ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa wa anna Allah 'ala 'arsyihi fis sama' wa qala 'azza wa jalla ilaihi yas'alu al-kalimu at-tayyib wal amalu as-salih yarfa'uhu wa qala a'amintum man fis sama' an yakhsifa bikumul ard wa qala wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaykum hafadah. Fadallat hadhihi al-aya annahu ta'ala fis sama' wa 'ilmuhu muhitun bikulli makan min ardihi wa sama'ihi. Penjelasan tentang apa sahaja yang diriwayatkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang maksudnya Allah Maha Pemurah, tinggi bersemayam di atas arasnya, iaitu dalam surah Taha ayat 5. Ataupun, dan bahawasanya ayat ini menunjukkan Allah di atas arasy, di atas arasnya, di langit. Dan firman Allah ayat kedua, firman Allah, kepadanya lah naik perkataan yang baik dan amal soleh dinaikkan kepadanya. Kalau naik di mana? Naik lift ke atas ke bawah? Tekan ke atas. Ini ke atas, naik di atas, tak ada di bawah. Dalam surah Fatir ayat 10,
Dan Allah firman, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit, bahawa dia akan menyungkir balikkan bumi bersama kamu? Dalam surah apa? Al-Muluk ayat 16. Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat menjaga. Dia mengatakan yang tertinggi. Kekuasaan tertinggi, yakni sifat Allah adalah fauqiyah ataupun al-ulu. Jadi maka ayat-ayat ini menunjukkan bahawasanya Allah berada di langit dan ilmunya meliputi seluruh tempat-tempat di buminya, yakni di langit dan di bumi. Kita boleh lihat dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Ia ditulis oleh Imam Al-Lalikai dalam buku yang kita bincang. Cuba lihat, saya nukil di situ. Perkataannya ada, cuba lihat. Buku yang kita pakai ni, saya nukil. Inilah perkataannya. Okey, kita teruskan. Jadi, dia ni bermazhab apa? Syafi'i. Kemudian Abu Mu'ti Al-Hakam bin Abdullah Al-Balkhi, bahawa beliau berkata, Sa'altu Abu Hanifah rahimahullah amman yaqul la a'rifu rabbi fis sama' aw fil ard, faqala faqad kafar. Lihat tegasnya, li'anna Allah Ta'ala yaqul ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa wa 'arshuhu fawqa samawatihi. Dan bertanya kepada Abu Hanifah rahimahullah tentang orang yang berkata, aku tidak tahu Tuhanku di langit atau di bumi, maka beliau mengatakan, dia berkata dia telah kafir. Ditanya, di mana Allah? Tak tahu, dia kafir, dia katanya. Tapi saya tak berani lah. Kalau ambil fatwanya, saya berani lah. Kalau saya menghukum, tidak boleh, saya tak tahu. Tapi ambil fatwanya ni. Kerana bahawasanya Allah telah berfirman, berapa kali? 7 kali. Apa dia? Ar-Rahman, Allah alal arsy istawa, beristiwa di atas arahnya. Kemudian katanya aras Allah di atas langit-langitnya. Kita boleh ambil dalam kitab Mukhtasar Al-Ulu li Al-Ghaffar oleh Imam Az-Zahabi. Ikhwan, ini masalah besar. Ini masalah akidah. Penentuan kita besok di depan Allah SWT, kita ke syurga ke neraka. Kalau ini kita tak beres, kenapa boleh tak beres? Leka, kenapa leka? Kerana dunia. Apakah kita hidup di dunia untuk dunia? Kita hidup di dunia untuk akhirat. Allah mengatakan, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menjadikan kita hidup dan mati untuk diuji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Kenapa dikatakan yang paling baik amalannya? Untuk menentukan besok di syurga atau di neraka. Jadi amalan kita di sini, pertama Allah lihat hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat luaran kamu, tapi Allah lihat hati kamu dan amal kamu. Hati dan amal. Hati tidak ada ilmu, perlu amal. Jangan tak beramal. Kalau tak beramal, subhanallah, Allah umpamakan seperti binatang. Apa dia dalilnya? Kamathalil himari yahmilu asfara. Seperti kedai-kedai bawa kitab tapi tak buat apa dalam kitab, itu kedai. Allah umpamakan keldai. Keldai itu paling hodoh kan di antaranya selepas apa kata orang, selepas anjing dan babi. Cuba keldai itu berhemat kata kepada manusia. Keldai bila dah malas, antar suruh dia sepaknya entah. Betul kan? Suaranya paling, hari pertama saya bawa orang rumah saya ke Mekah, dia dengar suara keldai. Ini suara apa ni? Kata anak, suara keldai. Bagus tak? Katanya teruk sangat. Allah mengatakan seperti inna ankara aswatan hamir. Suara paling teruk sekali adalah suara keldai. Allah mengatakan. Jadi orang yang punya ilmu tak beramal sama seperti keldai. Jadi kita dijadikan oleh Allah SWT untuk belajar supaya beramal. Kalau tak belajar beramal, macam mana nak belajar? Besok kita ada anak dara misalnya, nak kahwin dia, kita tak belajar, tak ajar dia masak, tak suruh dia belajar, tiba-tiba kahwin, suaminya suruh masak, boleh masak dia? Dia suka masak asam pedas, dia tak tahu apa cara masak asam pedas, dia tahu makan saja. Kalau suaminya suruh masak, apa dia buat? Kalau terpaksa juga, asam pedas ke asam apa? Jawablah. Lihat, sampai ada seorang mengadu dengan saya, Ustaz, muslimah, saya tak pandai gosok, suami saya suruh saya gosok, bila saya gosok bergaduh.
perempuan tak pandai gosok baju saya katakan pergi rumah maknya belajar macam mana gosok. Sepanjang masa maknya manjakan dia, anak tunggal, gosok maknya dan sebagainya. Akhirnya bila kahwin kata suaminya, aku nak tengok kau gosok macam mana. Tetapi lihat, dia punya side tu dah lari. Macam mana katanya seluar kalau side dah lari? Patut satu side ada sampai 3 side, macam mana? Dia nak pergi office dia tengok, dia marah, bergaduh. Dah lah terlambat, dah lah semua tak dicuci, tak pernah cuci, pakai washing machine pun tak cuci kadang-kadang. Oleh kerana tak ada ilmu, masalah. Begitu juga kita nak beramal kerana Allah, kau tak ada ilmu. Jadi ikhwan, kita dijadikan oleh Allah SWT untuk berilmu dan beramal. Oleh yang demikian, tiada siapa pun yang layak, berhak dan dibenarkan menolak atau menafikan bahawa Allah SWT di atas langit dan dia berada tinggi di atas arasnya. Yang mana arasnya? Di atas langit atau langit-langit. Kesepakatan para sahabat dan para imam salaf as-salih, keseluruhannya mereka telah menetapkan bahawasanya, lihat penetapan mereka, Allah Subhanahu wa taala berada tinggi di mana? Di langit, bersemayam di atas arasnya, tanpa ditakwil, tanpa ditakif, ditaktil dan ditamsil dan ditasbih. Saya rasa sampai di situ dulu. Kalau ada soalan, teruskan dengan soalan. Tulis di mana kita berhenti. Kuliah akan datang, kita akan lanjutkan. Ya? Dan banyak dalil-dalil di sini yang menunjukkan Allah di langit. Kalau habis buku ni kita bertalaki, kita boleh jawab soalan-soalan yang mengatakan di mana Allah. Ya, kalau ada soalan teruskan dengan soalan. Insya-Allah. Kalau tak ada soalan, bagaimana nak cepat balik ya? Insya-Allah. Ya, teruskan kalau ada soalan. Bismillah. Nampak tak ada soalan? Ada soalan, saya takut juga. Saya takut ada benda yang silap dan sebagainya. InsyaAllah. Teruskan. Siapa nama sahabat ni? Yusuf. Teruskan Yusuf. Bagaimana? Di kampung kita nak belajar bahasa Arab. Iya. Tapi tak ada orang pandai bahasa Arab. Iya. Satu guru tapi dia ahli bidah. Boleh tak kita belajar bahasa Arab dengan kita? Itu ilmu alat boleh. Jangan belajar akidah saja dengan dia. Belajar bahasa Arab boleh. Hatta dengan orang Kristian kita nak belajar bahasa Arab boleh. Hatta dengan orang Hindu. Yang penting Allah mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau bahasa Arab saja, tapi jangan belajar di situ nahwu yang berkaitan dikaitkan dengan agama, saraf dikaitkan dengan agama, bahasa Arab saja. Ya. Kita tak boleh belajar agama dengan bukan orang Islam. Dan orang Islam disyaratkan orang yang bermanhaj sahihah. Kalau ilmu alat seperti belajar bahasa Inggeris, sains, bahasa Arab, sebab tak semua orang Arab Islam, ya kan? Separuh pakar-pakar macam di Lebanon orang Kristian, pakar-pakar bahasa Arab. Ada universiti Amerika di sana. Ada kawan kita belajar di situ, dia cakap yang pakar-pakar bahasa antaranya orang-orang Kristian. Tetapi anehnya bila berselisih, bergaduh tentang baris atas, baris bawah, tentang nahwu, mereka cari Al-Quran. Kalau tak ada Al-Quran, bahasa Arab hilang. Bila bergaduh, apakah ini baris atas atau baris bawah? Dibuka Al-Quran sampai bahasa, makanya Allah mengatakan bilughatin arabiyyin mubin. Quran menggunakan bahasa Arab yang betul-betul asli, tak ada termasuk apa-apa bahasa asing. Lihat, sampai orang Yahudi, Nasrani, Kristian percaya bahawa bahasa yang paling baik, yang paling selamat, yang dijaga oleh Allah SWT sampai hari kiamat, kalau tak ada Al-Quran tak ada lagi bahasa Arab. Kalau ada bahasa Arab yang dah teruk. Jadi Al-Quran penjaga bahasa Arab. Boleh tak baca bahasa Arab daripada orang bukan Islam? Boleh, sebab itu ilmu alat. Tapi akidah boleh? Tidak boleh. Orang bid'ah macam mana pun boleh belajar, insya-Allah. Kita teruskan. Iya. Ada bacaan lepas rukuk, lepas sami Allahu liman hamidah, ada hamdan kathiran tayyiban mubarakan. Boleh itu dibaca, ataupun mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'di juga boleh dibaca. Boleh. Ada kalau kita beli buku sifat solat Nabi, dan saya juga ada beberapa hari tu hari ada seminar di daurah di Singapura untuk muslimah. Saya ada buku meringkaskan sifat solat Nabi
Diambil juga daripada Jibrin, diambil juga daripada Bin Bas. Tak salah saya kalau tanya sama ada tak? Nanti anda dapatkan di situ. InsyaAllah kita tengok. Sami Allahu liman hamidah. Ingat dia, banyak orang bawa silap tentang Sami Allahu liman hamidah. Terlanjur dia bertanya. Kalau kita ikut imam, bila imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, kita pun jawab Rabbana walakal hamdu. Itu tidak betul. Sebab kata Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Rasulullah SAW baca Sami Allah tak? Rasulullah baca Sami Allah. Maka kita juga baca Sami Allah. Kemudian Rabbana walakal hamd. Cuma Rabbana walakal hamd dibaca bila betul-betul tegak. Sami Allahu liman hamidah, dah tegak betul-betul baru Rabbana walakal hamd. Oleh kerana kita dengar di Masjidil Haram Rabbana lakal hamd, Rabbana lakal hamd, maka kita pun Sami Allah dibuang. Kita kena baca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Lihat buku yang ditulis oleh Al-Albani rahimahullah, sifat solat Nabi. Kata beliau, oleh kerana Rasulullah SAW menyuruh kita solat seperti dia, maka solatnya dia baca Sami Allahu liman hamidah. Wallahu alam, ini yang dijelaskan oleh Syekh kita Albani. Dapatkan buku itu dan lihat. Jadi kita jangan Rabbana walakal hamd, kita kena baca juga Sami Allahu liman hamidah. Itu lebih selamat, insya-Allah. Kemudian lepas Sami Allahu liman hamidah ada beberapa zikir yang diajarkan. Seperti yang dibaca oleh sahabat tadi. Tak ada masalah, boleh dibaca. Teruskan baca tu ya, insya-Allah. Ada lagi yang lain sebenarnya. Okey, teruskan soalan yang lain kau ada. Ustaz, Ya. kalau anak perempuan pun sama macam anak lelaki, kita sekolahkan macam biasa. Sebenarnya tidak ada perbezaan di antara solat laki-laki dan solat perempuan. Rasulullah SAW mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat, bukan lihat Aisyah, bukan lihat Fatimah, bukan lihat Ummu Habibah, bukan lihat Ummu Salmah. Tak ada. Makanya seperti Syekh kita Al-Jibrin, Utsaimin, Bin Bas, Albani dalam kitabnya Sifat Solat Nabi. Dan kita lihat kitab yang ditulis Sifat Solat oleh Imam Ahmad. Mereka semua mengatakan solat laki-laki dan solat perempuan tak ada beza. Kerana Rasulullah SAW mengatakan ikut dia. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ikut aku, bukan ikut Fatimah dan sebagainya. Ada mengatakan solat perempuan begini, solat laki-laki begini. Tunjukkan mana dalilnya. Adapun yang begitu begini biasanya dalil-dalil yang lemah. Jadi mengajar anak laki-laki dan mengajar anak perempuan solatnya sama. Cuma bacaannya laki-laki dinyaringkan bila waktu nyaring, perempuan dinyaringkan. Begitu juga tadi saya katakan membaca niat gantinya Allahu Akbar. Wanita tak boleh sebut Allahu Akbar dengan kuat, cukup mengkomak-kamik mulutnya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Hasan dalam kitabnya Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin. Siapa ada buku tu cuba simak. Kata Syekh Hasan, siapa sembahyang termasuk wanita, kalau berzikir mulutnya tak bergerak, lidahnya tak bergerak, maka dia bukan solat. Sebab Rasulullah SAW kelihatan di waktu dia tidak melafazkan janggutnya goyang. Janggutnya goyang. Dia baca misalan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Dilihat oleh sahabat, mulutnya berkomak-kamik, maka ni bergoyang. Jadi kalau kita sembahyang muslimah, jangan pula senyap, mulut tak bergerak. Digerakkan tapi tak keluarkan lafaz. Di tempat-tempat seperti rukuk, sujud dan sebagainya. Makanya ikhwan ya, ana beri ingatan kepada antum dan pada diri ana. Kita tak akan berjaya. Kita mustahil berjaya kecuali Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Yang berjaya adalah yang salatnya khusyuk. Dan yang tak usuk salat, subhanallah, wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Dan paling besar di sisi Allah adalah salat. Wa innaha lakabiratun. Kalau kita nak jadi orang besar, besarkan salat. Dan begitu juga satu neraka namanya Saqar. Saya tidak tahu kalau ini benar. Kalau ini neraka Saqar, ini neraka lain di tepinya, neraka ini terbakar. Panasnya neraka Saqar. Siapakah yang menghuni neraka Saqar? Quran mengatakan, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Ada mengatakan malaikat pergi neraka Saqar dan kita boleh pergi ke neraka Saqar. Allah beri kita fireproof. Seperti Nabi Ibrahim berapa hari dibakar, janggutnya, bajunya tak terbakar.
Maka kita diberi oleh Allah SWT satu keistimewaan, boleh pergi neraka. Tanya kepada neraka, di antaranya kita melawan neraka sakar. Kita tanya, ma salakakum fi saqar, kenapa kamu masuk neraka sakar? Mereka berjawab, lam nakum minal musallin, aku tak salat. Dan kata Nabi, al-farqu bainal mu'min wa syirik tarkus salah, perbezaan di antara mukmin dan orang syirik tarkus salah. As-salatu imanuddin, salat itu tiang agama. Man tarakahu faqad hadamaddin, siapa meninggalkan salat sudah menghancurkan agamanya, yakni kafir lah. Jadi masalah salat, sehingga kita disuruh menjaga salat-salat anak kita. Anak saya dah besar-besar pun ibunya masih jaga. Pagi-pagi dia terpaksa kejutkan seorang-seorang. Siapa di antaranya? Cuba tanya Salman tu. Kenapa? Ini perintah Allah. Oh, jangan tiup, anak aku dah bekerja, dah tolong aku, kita takut dengan dia. Kenapa kita takut dengan dia? Dalam bab salat kita kena tegas. Tanya anak saya itu, pagi-pagi maknya terpaksa subuh kejutkan. Kalau tidak, subuh lah paling teruk. Betul kan? Antum sendiri kau tak betul, subuh pun paling teruk. Jangan nafikan. Lihat, jadi salat masalah besar. Dan ayat-ayat tentang salat di Quran bukan sedikit. Di antara sebutan solat yang paling banyak disebut oleh Allah. Dan solat Nabi, semua hukum diturunkan ke bawah. Malaikat turun, solat Rasulullah SAW jemput ke langit. Makanya turun daripada langit, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu sebagaimana aku solat. Kerana perintah daripada Allah SWT tentang solat ini tegas. Tapi berapa banyak orang tak solat sekarang? Jadi masalah solat jangan segan. Begitu juga nanti di akhirat. Yang kedua yang Allah lihat adalah solat setelah akidah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Ibn Hibban, disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani, awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumil qiyamati as-salah, wa in salahat salaha 'amalahu kulluh, wa in fasadat fasada 'amalahu kulluh. Yang terawal Allah lihat atau hisab amalan kita adalah solat. Apabila solat diterima, semua amalan kita diterima. Kalau solat tidak diterima, semua amalan kita tidak diterima. Tapi ingat, nanti di akhirat Allah akan bercakap pada orang yang bersolat dan disaksikan oleh malaikat. Malaikat menulis. Ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga solat kita. Nanti di akhirat orang ini nak diumumkan ke neraka kerana banyak kekurangan dalam solat. Tetapi Allah bertanya kepada malaikat, apakah dia ada sunnah-sunnah dalam solat dan sunnah salat sunnah? Kata malaikat ada. Dengan salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, qiyamul lail dan salat sunnah yang ada, maka selamat dia. Kedua, amalan sunnah dalam salat. Apa amalan sunnah dalam salat? Sekarang di antaranya gerak-gerak jari. Gerak-gerak jari sekarang diketawakan oleh mereka. Diketawakan. Sedangkan di dalam hadis, orang menghidupkan sunnah yang sudah dimatikan, pahalanya 100 orang mati syahid. Kita nak hidupkan sunnah supaya besok kalau ada kekurangan dalam salat kita, Allah tebus dengan sunnah-sunnah ni. Apa di antaranya? Gerak-gerak jari. Apa lagi? Meletak di atas dada. Dan banyak lagi. Jadi kita katakan, oh ini tak sunnah. Contohnya, saya nak tanya kepada ikhwan. Sepanjang saya baca, saya menulis tentang solat, Rasulullah SAW setiap kali solat mesti baca doa iftitah. Ustaz kita mengatakan tak baca tak apa, tak sunnah. Bukan masalah sunnah tak sunnah, Rasulullah SAW buat tak? Kalau itu sunnah, itu menebus kesilapan kita. Okey. Kalau sembahyang sunnah kebanyakan dia baca Fatihah tapi tak baca surah. Sedangkan Rasulullah SAW imam bila sembahyang sunnah baca qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama ataupun qul huwallah. Tapi berapa banyak Allahu akbar, alhamdulillahirabbil alamin, amin, rukuk sujud subhanallah punya laju. Kalau sembahyang itu tidak boleh menebus dosa-dosa atau kesilapan, Allah tak terima solat tu. Jadi supaya mungkin solat kita bacaannya tak betul, kurang sana kurang sini, bagaimana untuk menebusnya? Ini saya sudah tulis tapi belum jadikan buku. Banyak ada hadisnya solat sunnah dan amalan-amalan sunnah dalam solat. Berapa banyak amalan sunnah dalam solat yang ditinggalkan oleh orang kita kerana guru kita mengatakan ini sunnah. Sunnah ditulis, dijaga beribu tahun sampai sekarang dipakai oleh orang-orang beriman. Kecuali orang tak beriman, ini sunnah, ini sunnah. Syekh, kita tahu sunnah bila diamalkan berpahala, tinggalkan tak dapat apa-apa. Tapi nak pahala tak? Untuk menebus kesilapan kita dalam solat. Ikhwan, solat ini jangan malu bertanya. Macam tadi jangan malu bertanya. Ini bukan masalah kecil. Wa innaha lakabiratun. Solat besar, bukan kecil. Jangan diperkecilkan. Siapa memperkecilkan solat, dia orang kecil.
Siapa yang mengagungkan membesarkan solat sebagaimana Allah suruh, wa innaha lakabiratun, dia orang besar. Nak jadi orang besar, pertama khusyuk dalam solat, berjayalah dia. Yang kedua, solat mesti betul. Banyak ayat-ayat yang mengancam orang yang solatnya leka. Di antaranya yang paling banyak anda baca, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apa arti sahun? Lalai. Lalai dalam bacaan, lalai dalam menghidupkan sunnah dan sebagainya. Okey, satu lagi soalan kita berhenti, insya-Allah. Teruskan sahabat. Ada satu kitab lama Ustaz dekat kampung saya, dia menceritakan mengenai Nur Muhammad. Apa kata Allahu Akbar. Nur Muhammad ini dia, ya? Kitab Jawi lama. Iya, saya pun ada buku itu, banyak orang kasih. Nur Muhammad ini diambil daripada kepercayaan orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi. Jadi katakan inkarnasi. Tahu inkarnasi? Jumpa hadiah dalam berjanji. Mulanya cahaya Nabi Muhammad dari sipulan terus ke dahi siapa? Abdullah. Betul kan? Nur Muhammad tu daripada sipulan sampailah akhirnya ke dahi Abdullah. Siapa Abdullah? Bapa Nabi Muhammad. Sehinggalah dia berkahwin dengan siapa mak Rasulullah SAW? Siti. Maka sampailah kepada Nabi Muhammad. Jadilah Nabi Muhammad tu nur. Nur apa? Nur Allah. Yang dikatakan oleh mereka, sucinya nur Allah, Nabi Muhammad lebih suci lagi, kata mereka. Sehingga mereka menjadikan rangkap syair, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauka nurin. Dalam kitab apa? Berjanji. Anta siapa? Khitab bagi Muhammad. Engkau lah yang Muhammad. Kalau siang kita perlukan matahari, engkau lah matahari. Kalau malam, kalau gelap kita perlukan bulan purnama. Macam sekarang tak ada bulan purnama, tak nampak. Engkau lah yang Muhammad, cahaya yang mengatasi matahari dan bulan purnama. Engkau lah yang Muhammad, cahaya di atas cahaya Allah. Kalau Muhammad cahaya di atas cahaya Allah. Daripada sini mereka mengambil kepercayaan Nur Muhammad. Mereka mengatakan segala-galanya dijadikan kerana Nur Muhammad. Syurga, neraka, antum semua kerana Nur Muhammad. Tidak. Ini semua ada hadis palsu, ada hadis mungkar. Jadi kepercayaan Nur Muhammad ada kepercayaan diambil daripada Majusi. Tidak ada kepercayaan Nur Muhammad. Bila ada kepercayaan Nur Muhammad, kita galau kepada Nabi Muhammad, dan dia Nabi Muhammad nanti siap-siap dianggap sebagai Tuhan. Lihat, ini adalah ajaran Yahudi, diajarkan kepada kita dan sejarahnya panjang. Jadi tidak ada yang dikatakan Nur Muhammad, tak ada. Ya. Jadi Ustaz, macam mana kita nak bagi tahu kepada Ustaz tu jangan mengajar buku ni, pasal buku ni siapa nak bagi tahu Ustaz? Anda nasihatkan kita berdakwah dengan ada ilmu dulu. Ingat tak saya katakan, berilmu dulu dengan bertalaki, dengan faham. Setelah faham, amalkan. Setelah amal, hafal. Setelah hafal, sampaikan. Ada satu buku berjanji yang anda tulis, ataupun insya-Allah akan disiapkan tentang Nur Muhammad. Terlalu banyak permintaan sahabat, doakanlah saya sihat, doakanlah saya panjang umur supaya saya sedang menyiapkan. Subhanallah, betul-betul saya sedang menyiapkan Nur Muhammad. Anda ingat sekarang baru 120 muka. Saya nak habiskan mungkin tebal seperti ini supaya hujah-hujah yang saya dah dikumpul. Mungkin setebal ni Nur Muhammad. Buku yang diajarkan tipis saja, tapi karut marut. Cerita Nur Muhammad ini diumpamakan seperti burung merak. Ya, yang Ali bagian ni, yang Abu Bakar bagian ni, yang Osman bagian ni, semua yang ada dalam burung merak ni adalah para sahabat. Apa kena burung merak dengan para sahabat? Cuba baca betul-betul. Yang cerita burung merak biasanya kalau tengok orang Hindu bila tai pusang, apa di antaranya? Ekor-ekor burung merak di apa yang digendong tu? Kabadi. Betul kan? Digendong kabadi, apa hiasannya? Ekor burung. Ini masuk dalam Nur Muhammad. Ini bermakna kepercayaan Hindu. Di Mekah pun saya tak tengok burung apa namanya? Burung merak tu. Di Madinah pun tak ada burung merak, susah nak hidup sebab panas. Tapi kepercayaan mereka burung merak.
Saya nanti dedahkan. Daripada mana ni? Orang sufi. Orang sufi. Jadi bahagian sufi. Dan saya juga ada menulis 2 buku sufi. Dan buku itu akan dilanjutkan insyaAllah. Ya. Dan saya diminta oleh seorang sahabat membedah satu sufi. Dan saya akan umumkan di mana kita akan bedah tu. Di mana kita akan bedah. Dia bedah di sini tak ada masalah ya, insyaAllah. Ada lagi soalan? Ustaz. Ya teruskan. Kalau Siapa nama sahabat, kenalkan dengan yang lain. Tadi namanya Yusuf. Khairul. okey, kalau selalu kalau kita pergi R&R ke apa ke Petronas ke apa kan. Ya. Kadang-kadang kalau orang tengah solat, saya nak masuk solat tapi tak pun kadang-kadang orang yang masuk solat dia nak jadikan saya imam pun. Ya. Dia masuk belakang tu. Macam mana tu? Ya. Boleh ke macam tu? Itu kebanyakanlah. Okey, kebanyakan orang kita kalau nak solat, katakan saya solat, dia nak jadikan saya imam, apa dibuat? Ditepuk. Ada hadis tepuk? Saya katakan benar. Ada seorang tua, dia sedang khusyuk, dia ada penyakit latah. Tahu latah? Dia tepuk terus bersilat saya. Dia terperanjat, dia latah kerana bersilat terus dia. Berapa banyak terjadi? Orang cerita dengan saya, Ustaz, di kampung saya pernah terjadi. Orang tua tu pantang ditepuk, dia bersilat. Dia penyakit latah. Yang ada dalam Islam, katakan ini anda nak masuk di tepi. Sebab sembahyang berjamaah bermula daripada 2. Bila sembahyang berjamaah kita salat, istau li salat wa taqarabu wa tarasu wa'tadilu. Kata salat bila engkau sembahyang berjamaah, taqarabu dekat-dekat. Wa tarasu lurus, wa'tadilu i'tidal, jangan bengkok. Baru Allah rahmati kamu. Jadi kalau kita dah masuk, terus masuk kat tepinya. Kalau orang ketiga, di belakang jangan tepuk yang kedua. Allahu Akbar, dilafaz. Kata Imam Syafi'i, suruh lafaz. Tengok ke belakang anda, jangan tak tengok. Tengok ke belakang atau mundur ke belakang. Kalau katakan di belakang tak ada, kita Allahu Akbar, imam ke depan. Supaya kita rapat di... Pernah tak kita belajar ni? Pernah tak? Kenapa hadis-hadis tentang ni kita abaikan? Ini hadis. Jadi kalau kita Allahu Akbar tepinya, tapi kalau kita buat sekarang, orang tak pernah dapat ilmu ni, dia ke depan. Saya dah pernah buat. Katakan dia sembahyang, saya nak jadikan dia imam, Allahu Akbar ke tepi, dia ke depan. Saya ke tepi lagi, ke depan. Apa dia tak buat? Sebab keyakinan dia, imam mesti di depan, betul kan? Saya pernah try. Ya. Apa nak buat? Lama-lama gasak lah. Apa nak buat? Lama-lama saya kata, gasak engkau lah. Jadi kau juga. Dan begitu juga, peliknya, di masjid yang imamnya sudah dilantik, imam berawatib, kita tak boleh buat jamaah kedua. Bukunya ada di luar, nanti kita boleh sepak di sini. Yang boleh buat jamaah kedua di surau atau di masjid-masjid tepi jalan. Bermakna di R&R bagusnya kita berjamaah. Tapi di R&R dia orang susah nak jamaah, betul kan? Kadang-kadang saya dah ambil sembahyang, tanya Salman, saya tunggu. Rupanya dia Allahu Akbar sampai sini. Sadat bersama. Sedangkan berjamaah di situ wajib berjamaah. Kalau di masjid sudah dilantik imam rawatib, tidak boleh berjamaah, kedua ketiga tidak boleh. Tapi tempat yang tak boleh dibuat, yang boleh tak buat jihad. Syaitan punya jahat dikelirukan kita. Cuma antumlah bila kembali kepada manhaj salaf tentang solat, kalau nak dibuat tentang solat di sini, saya bersedia. Bukunya dah ada. Antum tengok ya, kalau kita buat daurah solat di sini, antum pelik. Dan antum kadang-kadang merasa menyesal. Kenapa? Tak belajar. Sahabat berdua ni atur satu, ini masalah besar. Di mana pun saya pergi, setelah akidah, solat saya betulkan. Mula-mula di Singapura, di satu pusat, saya nak ajar bab solat. Orang tahan saya, Ustaz, kita tadika ke? Dia ingat orang tadika belajar. Tapi bila kita tunjuk bagaimana takbir, bagaimana rukuk dan sebagainya, ayat-ayat yang menunjukkan tentang takbir dan rukuk, mereka pun sedih. Kenapa? Silap dia. Selama ni dia sembahyang ikut siapa? Rasulullah SAW sudah ikut dia. Tapi kau tanya ikut siapa enggak? Dia tak boleh jawab. Ikut Nabi atau tidak? Tak tahu ikut siapa. Ikut orang yang banyak ni. Makanya ya diperlis dulu. Pertama sekali saya minta supaya apa? Supaya khusus solat.
Datuk Seri pada masa itu membantu ana dibuat satu college. Semua imam diwajibkan datang. Jadi saya membentangkan buku yang saya dah tulis tu, imam-imam terperanjat. Dulu di Perlis gerak-gerak jari, orang yang bawa saya pun, "Ustaz, jangan gerak-gerak jari, orang di sini tak gerak-gerak jari." Saya cakap peduli apa. Tapi bila ada kursus, cuba tengok di Perlis sekarang, semua gerak-gerak jari. Alhamdulillah. Sebab gerak-gerak jari satu sunnah yang boleh menebus kesilapan-kesilapan yang lain, betul kan? Sebagaimana hadis yang saya bacakan tadi. Kenapa kita tak mau hidupkan sunnah? Seperti merapatkan saf, kaki jumpa kaki. Kalau jumpa kaki, bau jumpa bau. Itu semua adalah kesempurnaan solat sebagaimana dalam hadis. Dan alhamdulillah mereka sudah praktikalkan sekarang. Tapi ada orang bidah mengatakan, kenapa nak rapat-rapat sedangkan masjid luas? Takkan kita nak masukkan hadis yang sahih 14-15 hadis ini dengan alasan masjid yang luas? Separuh gelilah Ustaz katanya. Kenapa geli? Sebab anda tak beriman. Iya kan? Kalau beriman tak salah, merapatkan itu adalah kemenangan orang Islam. Umar bin Khattab kalah perang sebabnya dua. Satu tak rapatkan solat, satu tak gosok gigi. Saya yakin tak rapat solat sebabnya bau mulut itu orang pun tak mau rapat. Tak boleh tahan dia punya bau, betul kan? Makanya sebelum solat gosok gigi sebagaimana hadis tadi. Jadi pertanyaan anda tadi anda lanjutkan dengan seperti ini supaya kita sedar. Kalau nak adakan daurah solat saja. Silakan di sini. Anda tengok nanti, apakah solat anda seperti yang ada dalam hadis-hadis? Seperti ada hadis, bukan ikut saya ikut hadis. Kalau ikut hadis berjaya. Tanya sahabat-sahabat kita yang ikut, betul kan? Dulu sebelumnya kita belum ikut solat bagaimana? Solat kita macam-macam. Jadi siapkan waktu saya turun, kita belajar membetulkan, menghalusi solat kita. Takut solat kita menyebabkan amal kita tidak diterima. Saya baca hadisnya tadi. Awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamati as-shalah wa in salahat salaha amalahu kulluhu wa in fasadat fasada amalahu kulluhu. Yang awal Allah hitung, Allah lihat ibadah kita adalah solat. Bila solat itu diterima, semua amal kita diterima. Kalau solat itu tidak diterima, semua amal kita tak diterima. Takut tak kita? Tapi kita tak sadar sebab solat kabirah. Berjadinya orang mukmin khusyuk. Khusyuk adalah ikut syarat Rasulullah. Dan rasa sampai di situ saja, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita sentiasa diberi ilmu-ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.